Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sebuah rancangan dokumentari bersama Cikgu Iskandar. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang perkembangan pendidikan Islam yang sudah makin berkembang sehingga kini. Jika kita lihat, pendidikan Islam sentiasa berkembang daripada semasa ke semasa. Kita sudah ada sekolah menengah kebangsaan agama, kita ada sekolah rendah agama, kita ada tahfiz moden, kita ada pondok moden dan pelbagai lagi. Jadi apa yang kita kecapi pada hari ini sudah tentu ada sejarah dia. Sehubungan dengan itu, hari ini Cikgu Iskandar akan membicarakan tentang sebuah dokumentari yang bertajuk Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia sebelum, semasa dan selepas merdeka. Perkembangan pendidikan Islam di tanah Melayu telah berkembang melalui berbagai cara. Antaranya adalah melalui aktiviti perdagangan. Untuk pengetahuan semua, negeri Melaka pada suatu ketika dahulu adalah sebuah tempat perdagangan yang masyhur di kalangan pedagang di serata dunia. Dan disebabkan itu juga, pedagang-pedagang daripada serata dunia telah hadir untuk berdagang ke negeri Melaka, dan di samping itu mereka menyampaikan dakwah Islam mereka ke negeri Melaka. Dan daripada itu juga, perkembangan pendidikan Islam telah berkembang di negeri Melaka ataupun tanah Melayu melalui perkahwinan, pengislaman pemerintah dan pelbagai lagi. Terdapat beberapa teori mengenai perkembangan pendidikan Islam di tanah Melayu. Ada yang menyatakan bahawa Islam datang ke tanah Melayu melalui tanah Arab, China dan juga India. Antara institut pendidikan Islam yang terkenal pada ketika itu ialah Istana, di mana Istana adalah pusat kegiatan ilmu yang utama yang telah dijadikan oleh Sultan Megat Iskandar Shah. Selain daripada itu, terdapat juga rumah guru, pondok dan juga madrasah yang dijadikan sebagai institut pendidikan Islam yang terkenal pada ketika itu. Antara tujuan penjajahan berlaku di tanah Melayu adalah kerana penjajah ingin meluaskan kuasa mereka ke tanah Melayu. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan keperluan bahan mentah seperti rempah ratus dan biji timah. Dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah kerana mereka ingin mengembangkan agama Kristian di tanah Melayu. Sebagai contoh, Portugis telah membawa seorang paderi Kristian daripada Portugis ke tanah Melayu atas dasar untuk mengembangkan lagi agama Kristian di tanah Melayu, akan tetapi tidak mendapat sokongan daripada masyarakat Islam di tanah Melayu. Sewaktu penjajahan British, mereka telah menubuhkan dua jenis sekolah, iaitu Sekolah Vernacular Melayu dan Sekolah Vernacular Inggeris. Sekolah Vernacular Inggeris adalah sekolah yang telah ditaja oleh pihak British dan Mubalik Kristian. Sekolah ini kebanyakannya dihadiri oleh anak-anak raja dan tidak mendapat sambutan daripada kaum Melayu. Antara sekolah Vernacular Inggeris yang pernah ditubuhkan oleh British di tanah Melayu ialah Penang Free School dan Malacca High School. Sekolah Vernacular Melayu adalah sekolah yang telah ditubuhkan oleh pihak British untuk orang-orang Melayu di tanah Melayu sewaktu penjajahan mereka. Tujuan sekolah ini ditubuhkan adalah untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang Melayu berteraskan pendidikan akademik ataupun pendidikan duniawi seperti membaca, menulis dan ilmu hisab ataupun disebut sebagai ilmu kira-kira. Institusi pendidikan Islam sewaktu penjajahan turut mengalami perubahan. Sebagai contoh, kemunculan madrasah
adalah bukti di mana institusi pendidikan Islam sewaktu penjajahan mengalami peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik dalam menyampaikan pendidikan Islam kepada orang Melayu. Madrasah telah ditubuhkan selepas institusi pondok mengalami kemerosotan. Kemunculan madrasah telah menyebabkan penyebaran agama Islam ataupun pendidikan Islam menjadi lebih sistematik dan lebih teratur serta memenuhi keperluan pendidikan. Institut ini telah muncul semasa berlakunya gerakan Islah di Timur Tengah yang telah dipelopori oleh kaum muda. Kaum muda berusaha untuk mengubah sikap orang Melayu dalam memahami agama Islam dalam bentuk yang lebih lengkap. Antara tokoh yang terkenal dalam gerakan ini adalah Syekh Al-Hadi. Madrasah ataupun disebut sebagai sekolah agama rakyat telah dibiayai oleh rakyat dan kerajaan negeri sendiri dan telah diletakkan di bawah jagaan kerajaan negeri. Kemunculan sekolah agama rakyat telah menyebabkan terbentuknya sebuah organisasi yang lebih sistematik dalam menguruskan SAR ataupun sekolah agama rakyat dalam bentuk yang lebih formal. Sekolah agama rakyat semakin berkembang dan rancak berkembang sehingga tahun 1950-an. Pada abad ke-19, kurikulum sekolah agama rakyat telah ditambah dengan ilmu akademik seperti ilmu hisab, membaca, mengira dan ilmu akademik yang lain. Pendidikan Islam sudah semakin berkembang setelah mencapai kemerdekaan. Sebagai contoh, dalam Laporan Rahman Talib 1960 telah menyatakan bahawa segala perbelanjaan kewangan akan ditanggung oleh Kementerian Pelajaran pada ketika itu. Kurikulum rasmi pendidikan Islam yang pertama diwujudkan di Malaysia adalah selepas merdeka, iaitu kurikulum lama sekolah rendah yang menumpukan kepada pengajaran fiqh, tauhid, sejarah Islam dan beberapa potongan ayat Al-Quran dan hadis yang dipilih. Pada tahun 1959, kerajaan telah menyalurkan bantuan kepada sekolah agama untuk melicitkan lagi pengajaran. Selain itu juga, dalam Undang Pelajaran 1961 telah mewajibkan sekolah-sekolah mengadakan pelajaran pendidikan Islam dalam tempoh 2 jam seminggu bagi kelas yang mempunyai 15 orang murid yang beragama Islam. Rentetan daripada perlembagaan pendidikan Islam pada tahun 1961, maka guru-guru agama telah dilantik secara rasmi bagi mengajar subjek pendidikan Islam di Malaysia. Institut Pendidikan Islam selepas kemerdekaan diperlihatkan melalui 3 peringkat, iaitu peringkat rendah, peringkat menengah dan peringkat pengajian tinggi yang sudah makin berkembang serta cemerlang pentadbiran dan kurikulumnya. Ya, segala elemen berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam daripada sebelum sehingga merdeka telah mengalami perubahan yang sangat positif. Bagi contoh daripada aspek kurikulum, institut pendidikan dan pelbagai lagi. Ya, penjajah sebenarnya memberikan impak positif terhadap perkembangan pendidikan Islam di tanah Melayu dan ia sebenarnya telah menaikkan semangat orang Melayu untuk mengembangkan lagi pendidikan Islam di tanah Melayu.